Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat. Sambungan perbincangan kita dalam bab yang ke-219. Bab yang ke-219, Babun nahyi an taqaddumi Ramadan bisawmi ba'da nisfi Sya'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatahu shawm al-itsnain wal khamis fawafaqahu. Tengok ni. Kitab kita ni Imam Nawawi rahimahullah, fiqh dia tu hebat. Dia buat bab tu dia jawab selalu masalah. Bab larangan berpuasa selepas tengah bulan Sya'ban. Ba'da bisawmi ba'da nisfi Sya'ban. Tulis di apa ni bab kita tu, bab larangan berpuasa selepas tengah Sya'ban. Pada akhir tu setengah bulan Sya'ban. Bila masuk 16 tu tak boleh dah. Tak boleh lagi kita berpuasa. Panjang lagi perbahasannya. Ini baru bab. Melainkan bagi orang yang biasa melakukan puasa sunat Isnin Khamis, fawafaqahu, maka berbetulan hari Isnin Khamis ini selepas 15 Sya'ban, dia boleh teruskan, tak jadi masalah. Ini bab ni. Hadis yang ke-1224. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmain aw yawmin aw yawmaini, bi shaumi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun qad yasumu shaumahu falyasum dzalikal yawm. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang di antara kamu semua mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ini larangan mendahului Ramadan. Kita puasa dia panggil ihtiyat. Aku ni bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut masuk dah Ramadan aku tak puasa, maka kita berpuasa awal lagi. Orang panggil berhati-hati lah. Ini Nabi kita larang, jangan duk main hati-hati begitu. Illa an yakuna rajulun, kecuali kalau seorang itu biasa berpuasa bertepatan dengan hari puasanya, falyasum zalikal yaum, maka puasa terus tak apa. Contohnya seorang ini berpuasa hari Isnin dengan Khamis, puasa sepanjang hidup. Jadi hari Isnin tahun ni berbetulan hari 30 Sya'ban. Jadi dia boleh, bagi dia boleh teruskan, kerana itu memang kebiasaan dia, tidak menamakan dia ni melebihkan Ramadan. Tapi kalau orang baru nak jadi wali seperti kita ni, berasa nak puasa dah hari ni, mana boleh. Hari Isnin ni, hari Isnin pun, hari Isnin lain pada bulan ni, bulan Sya'ban ni, kenapa tak puasa? Itu dilarang. Kerana apa? Kerana dibimbangi kita menambahkan bilangan hari. Jadi Nabi kita takut kita pergi tambah. Tapi kalau orang kebiasaan dia, hari Isnin dia puasa, hari putih dia biasa. Kita belajar kan dalam kitab anak kunci kita tu, Ayyamul Bid, hari putih dia panggil. Hari 13, 14, 15 itu kuat biasa dia. Jadi kebetulan yang ada ni, biasa-biasa ni tidak menjadi masalah. Orang ni memang sentiasa dia puasa. Jadi maknanya dia nak qada hari putih dia tu. Larangan di sini iaitulah takut orang tu ambil ihtiyat, nak ambil berhati-hati, maka dia puasa awal. Jadi tak boleh. Sebab apa Nabi dah beri arahan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lagi hadis yang kedua kemarin ni. Jelas tak jelas kita? Tak boleh lagi kita nak tunjuk warak,
selepas itu. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayayatun fa akmilu 30 yawman. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Al-ghayayah bil ghain al-mu'jamah wa bil ya'i musanna min tahtil mukarrara wa ya sahabah. Jadi apa maksudnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau semua berpuasa sebelum Ramadan. Jangan puasa sebelum Ramadan. Sehari dua hari jangan. Berpuasalah Ramadan itu kerana melihat siapa? Ru'yah, lihat anak bulan. Dan berbukalah kerana melihat anak bulan. Tengok anak bulan Ramadan, kita puasa. Tengok anak bulan Syawal, kita beraya. Apabila terhalang di sebalik di bulan itu oleh awan, jadi awan sekak dia, tak nampak. Macam negeri kita ni hujan, mendung, apa benda ni, hujan tak nampak, gelap. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi Sya'ban kita teruskan 30 hari, kemudian hari 30 tak payah tengok anak bulan dah. Main-main jadi dah. Tak ada Sya'ban 31 hari. Tak ada Sya'ban 31 hari, tidak ada. Jelas dah kita situ. Hadis yang ketiga dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah katanya, Nabi diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, apabila telah tinggal separuh dari bulan Sya'ban, bila sampai setengah bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Jangan kamu berpuasa lepas setengah Sya'ban, tak boleh puasa sunat dah. Jadi apakah masalah ini jelas kepada kita ataupun timbul masalah? Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan mengatakan ia hadisun hasan sahih. Hadis ini panjang dibahaskan oleh para ulama. Masalah puasa pada lepas 15 hari bulan Sya'ban. Ini ramai ahli-ahli kita ni, penduduk kita, warga kita ni, dia puasa. Boleh ke tak boleh? Jawab dengar sini. Hadis ini dibahas panjang oleh ulama di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ketika mensyarahkan hadis Tirmizi ni. Idza baqiya nisfu Sya'ban fala tasumu. Bila masuk setengah lagi Sya'ban, jangan puasa. Dalam riwayat Abu Daud, idza tasafa Sya'ban, bila Sya'ban tu duduk tengah-tengah, tak boleh lagi kita puasa kecuali puasa Ramadan. Jadi dibahaskan oleh ulama di sini. Yang pertama sekali tentang hadis ini. Hadis ini sahih ke tak sahih? Itu dibahas. Bermula di situ lagi. Imam Tirmizi kata sahih, hasan sahih. Imam Ahmad kata syaz. Imam Ahmad kata hadis ini syaz, kerana dia bercanggah dengan hadis yang pertama tadi, yang kita baca mula-mula tadi. Hadis nombor apa tu? Hadis jangan mendahului puasa sehari atau 2 hari. Beza tak beza? Beza. Di sini kata jangan, yang sana kata 1 hari atau 2 hari saja. Maka Imam Ahmad kata ini syaz kerana menyalahi hadis ini. Jadi maka panjanglah perbahasan, ana pun tak nak masuk panjang di sini. Yang kita nak katanya, Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, dia kata apa? Katsirun minasy-Syafi'iyah, ramai di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ini yang kita selalu dengar ni, ustaz-ustaz kita, tok lebah kita duk mengajar, bila masuk setengah Sya'ban tak boleh puasa. Kerana hadis tadilah, izan tasafa nisfu Sya'ban fala tasum. Kata di Ar-Ruyani, Ruyani ulama Syafi'i juga, yahrum, haram
mendahului puasa 1 hari atau 2 hari. Makruh selepas tengah Syaban. Itu pandangan dalam fiqh Syafi'i. Tetapi jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan yajuzu saumu tatawu'an ba'da nisfi min Syaban, harus boleh siapa yang nak puasa, puasa terus, tak apa. Jangan sampai kepada sehari atau 2 hari, kecuali orang yang biasa puasa. Mereka menganggap hadis Tirmizi ini dhaif. Jadi kita tahulah di sini perbahasannya panjang. Imam Ibn Hajar telah sebut di sini. Maka di sini ada dibahaskan oleh ulama larangan haram ke larangan makruh. Jadi kita faham dalam fiqh Syafi'i kata larangan sini makruh, bukan larangan yang haram. Tetapi majoriti ulama kata makruh pun tidak, kecuali 1 hari atau 2 hari. Maka dalam hadis ini ada satu lagi hadis yang terakhir dalam bab ini. Tengok dalam kitab 1227, wa an Abil Yaqazan Ammar bin Yasir. Ammar gelar dia Abu Yaqazan. Kita kena ada gelaran buat kita ni. Dia kata apa? Man sama yaum asyak. Man sama yaum asyak. Al-yawma man sama al-yawma alladhi yushakku fihi. Man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ammar radhiyallahu anhu kata, siapa yang berpuasa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Ammar kata, hadza min qauli Ammar. Tapi diangkat larangan ini ke Nabi. Ammar kata, sesiapa yang berpuasa pada hari yang diragu-ragukan hari itu, hari Syak dipanggil. Bila hari Syak ni? Hari 30 Syaban. Mempuasa hari itu apa jadi? Adakah ia masih dalam bulan Syaban ataupun sudah masuk Ramadan? Maka dia telah derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pada kita 3 perkara di sini. Puasa, maka kita simpulkan dalam bab 221 apa ni? 219 ni, yang pertama, puasa di akhir Syaban ni ada 3 kategori, 3 kumpulan. Yang pertama, ba'da nisfi, selepas daripada setengah, 16 hingga 28. Ini makruh kecuali orang yang biasa. Tapi ulama, majoriti ulama mengatakan tidak makruh kerana hadis larangan setengah Syaban itu dhaif. Jadi selesai, siapa nak puasa teruskan, insya-Allah tak ada masalah. Yang kedua, haram berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang menjadi kebiasaan dia puasa sepanjang tahun. Ini tidak harap, boleh teruskan. Yang ketiga, yaum syak, puasa pada hari yang diragui. Puasa dah hari ni, mana boleh ikut kerajaan tak nampak anak bulan kita. Jadi apa jadi? Haram, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi itulah di antara perbincangan dalam bab ini. Kita berpindah pula kepada bab yang ke-220. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Ini bab ucapan yang dibaca ketika melihat anak bulan. Kita tengok langit, anak bulan mari dah, ru'yatul hilal. An Talhah bin Ubaidillah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala. Tengok terjemahan dia dari Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan sabit, yakni hilal, maka diucapkannya doa ini. Tengok, ikut semua. Kita belajar, kalau kita nampak anak bulan, kita kata, mana nampak gelap ni? Tak apa. Dah orang istihar anak bulan nampak, kita tengok ke langit, baca. Memang anak bulan nampak. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khair. Tengok terjemahan dia bawah. Ya Allah, keluarkanlah bulan sabit itu dengan penuh keberkatan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu, hilal bulan adalah Allah. Inilah bulan sabit membawa petunjuk dari kebaikan. InsyaAllah bawa petunjuklah awal bulan kita ni. Habislah. Bila tengok anak bulan baca ni. Tak apa, tengok anak bulan je. Tak kira bulan Ramadan bulan apa. Yang betul tengok anak bulan. Hadis yang ke seterusnya, bab yang ke-221, babu fadlis sahur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'il fajri. Bab kelebihan bersahur dan melewatkannya selagi tidak takut fajar terbit. Jadi kalau fajar terbit nak subuh dah, jangan duduk tangguh lah, makan terus lah. Nanti kita duduk orang duduk azan kita baru duduk puak lagi, berat tak berat kita. Jadi kita nak cepat-cepat. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa innal suhufi suhuri barakah. Muttafaqun alaih. Nabi kata bersahurlah. Bersahur, makan sahur belaka kamu semua, kerana sungguhnya dalam sahur itu ada berkat. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim yang sangat sahih. Nabi kita bagi tawaran istimewa suruh makan sahur. Sebab apa? Makan sahur ini berkat. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qila kam kana bainahuma qala qadru 50 ayah. Muttafaqun alaih. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk melakukan salat subuh. Jadi rapat sahur dengan subuh itu dekat. Ditanya kepadanya berapa jarak waktu antara keduanya, yakni antara sahur dengan berdiri salat itu berapa lama? Ia menjawab sekiranya sekadar cukup membaca 50 ayat. Cukup dengan 50 ayat Quran. Berapa minit? 15 minit ada mungkin, ataupun 10 minit untuk orang yang baca biasalah. Kalau orang belagu macam apa ni, macam tukar-tukar lagu kita tu, panjang tu. Tak? Hadis ini menyebutkan jarak masa, nak cerita kepada kita Nabi kita takhirkan, lewatkan sahur. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzinan Bilal wa ibn Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilal yu'azzinu bilail fakulu washrabu hatta yu'azzina ibn Ummi Maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang muazzin. Dua orang tukang bang dia, iaitulah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bilal mengazankan pada waktu malam, yakni sebelum fajar shadiq. Orang panggil azan pertama. Maka makanlah dan minumlah engkau semua sahur sehingga Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Bila Ummi Maktum laung azan, barulah berhenti makan, sebagai tanda masuk waktu. Jadi kalau azan pertama tu, kalau di Mekah lah, Masjid Haram Mekah, 1 jam. 1 jam sebelum masuk waktu dia azan.
Kita kena buat juga sini 1 jam masuk waktu. Tapi tukar azan pun nak mari ke tak? Itu masalah kita. Kita nak buat sunnah ni, cuma nak tanya siapa dia nak mari azan 1 jam belum masuk waktu. Pening. Kena cari untuk bila hak kuat qiyamul lail tak? Ibnu Umar berkata, tidak ada jarak antara kedua muazzin itu melainkan kalau yang turun itu Bilal, lalu yang naiknya Ibnu Umar turun. Maksud jaraknya waktu keduanya tidak terlalu lama. Jadi hadis ini dikena baca sekembar dengan hadis yang pertama tadi, iaitulah jaraknya lebih kurang 50 ayat Quran. Qadar 50 ayat Quran ini sebab dia kata kata-kata Ibnu Umar tadi, walam yakum bainahu hadza mudrajah. Maknanya kata-kata Ibnu Umar masuk dalam hadis. Jadi yang kita naknya hadis yang pertama mengatakan lebih kurang 50 ayat. 50 ayat tu 10 daqaik, lebih kurang dalam 10-15 minit. Mana kalau subuh kita 5.30, 5.15 kita makan. Makan. Oi, tak sempat tak? Macam mana nak pergi masjid? Tak jadi masalah. Makan siap-siap rumah nasi kenyang-kenyang, naik kereta mari masjid bawa bekal sikit. Dekat nak azan dah, 10 minit lagi makan. Sudah. Kalau tak nak makan payah-payah pun bawa air minum. Yang pentingnya nak suruh ada akhirkan sahur tu. Ikut sunnah Nabi. Bawa air lah senang. Sebab masyarakat kita orang Melayu ni tak pandai bawa kayu sugi tak. Kayu sugi tak main. Beruh gigi lah. Tak kena bawa pergi masjid. Tak bawa air. Dekat orang kan, bismillah, minum air sekali lagi. Habis tamat, khatam dia. InsyaAllah. Hasil sunnah. Dapatlah sunnah kita tu. Hadis yang akhir dalam bab ini, an Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Rawahu Muslim. Nabi kata apa? Perbezaan di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, Yahudi dengan Nasrani, ialah adanya sahur. Ada sahur ni perbezaan. Sebab apa? Ahlul kitab dia berpuasa start setengah malam. Jadi dia nak tidur, dia makan siap dah, tidur. Dia tak bangun dah sahur. Yakuluna, dia makan sebelum setengah malam. Orang Islam dah, kita puasa bermula daripada fajar, subuh. Maka kita kena makan, akhirkan sahur itu. Kerana apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita menyalahi Yahudi. Ramai juga orang muda-muda ni kalau puasa dia makan belum tidur lagi. Makan siap-siap dah, minum air kenyang-kenyang, niat puasa, tidur. Esok tak payah bangun dah, kata letih bangun. Tak, ini sunnah puasa dapat tapi tidak sempurnakan. Yang sempurnanya seperti yang kita belajar dalam hadis ni. Yang sempurnanya yang Nabi kita ajar ni. Nak suruh menyalahi orang-orang Yahudi. Bab yang kedua-dua-dua, babu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftaru alaih wa ma yaquluhu ba'dal iftar. Bab kelebihan mempercepatkan berbuka, cepat buka puasa, dan apa yang digunakan dimakan untuk berbuka puasa serta doa setelah berbuka puasa. An Sahli bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Nabi kata sentiasa orang itu memperoleh kebaikan. Orang ni mendapat kebaikan bila? Apabila mereka segera berbuka puasa. Masuk je waktu, bismillah selalu. Jangan ada tunggu-tunggu banyak. Hadis yang kedua, an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah faqala laha Masruq rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal iftar wal akharu yu'akhiru al-maghriba wal iftar faqalat man yu'ajjilu al-maghriba wal iftar qala Abdullah يعني ابن مسعود فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه Muslim. Dari Abi Atiyah, maksudnya saya dan Masruq.
pergi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Masruq ni tanya, wahai ibu, ada dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dua ni la ya'lu ay la yuqassidu fil khair, tidak melalaikan kebajikan. Dua-dua ni hebat belaka, kuat buat kebajikan. Tapi yang seorang ni menyegerakan maghrib dan berbuka. Buka puasa, salat selalu. Sedang seorang lagi melewatkan maghrib dan buka puasa. Dia buka lambat, sembahyang maghrib pun lambat. Lalu Aisyah bertanya, siapakah yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Masruq jawab, iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Lalu Aisyah berkata, demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cepat buka puasa dan cepat salat. Kalau boleh, kita dua-dua sekalilah, sama hak Nabi buat. Buka cepat, salat pun cepat. Kebanyakan masyarakat, sebahagian daripada masyarakat kita ni, buka cepat, solat lambat. Betul tak? Dia nak habis dulu, gomoh Allah sampai habis. Lepas tambah sudah semaya maghrib, orang azan isya dah. Alah, kena cepat dua-dua. Ana sebut dah dulu, kayak waktu maghrib ni mazhab Syafi'i kata kalau dah 5 rakaat semaya je. Wa an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Nabi kata apa? Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, yang paling saya suka, cinta, sayang di antara hamba-hambaku ialah yang lebih menyegerakan berbuka puasa. Siapa dia cepat buka puasa, orang ni Tuhan sayang. Hadis ini Imam Tirmizi kata hasan sahih, tapi sebagian ulama mutaakhiri mengatakan hadis ini dhaif. Hadis dhaif. Wa an Umar bin Al-Khattab qala sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim, muttafaqun alaih. Umar kata apa? Rasulullah bersabda, apabila malam telah tiba dari sebelah timur, kita ni malam sebelah timur belah, mari sini, dan siang telah berlalu di sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka benar-benar sudah tiba waktunya seorang itu berbuka puasa. Jadi jangan tunggu lama lagi, terus buka puasa. Mudahlah zaman tu. Mudah tak mudah? Mudah. Orang nampak zaman dulu. Zaman kita hari ni lagi mudah. Apa dia? Dengar azan, takwim ada. Tak cukup dengan jam sendiri, dengar radio, macam-macam lagi. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita suruh cepat buka puasa. Ada sekumpulan masyarakat ni, dia panggil pengikut-pengikut Rafidah. Pengikut Syiah ini, mereka melambatkan buka puasa dan lambat sembahyang maghrib. Jadi kalau ada anak-anak kita, kawan-kawan kita, bila kita ajak buka puasa, dia tak minum. Senyap, buat tak tahu, buat kerah ya. Ataupun biasanya pupuk ni dekat orang nak maghrib, dia lari balik. Sebab dia tak mau buka puasa sekali dengan orang. Dia punya pahaman mazhab dia ni, iaitulah dia kena tangguhkan buka puasa sehingga gelap. Hadis 1237, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala inna alayka naharan qala inzil fajdah lana qala fanazala fajadaha lahum fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala idza ra'aytumul laili qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im wa asyara bi yadihi ila al-masyriq, muttafaqun alaih. Abu Ibrahim, yaitulah Abdullah bin Abi Aufa, dia kata,
kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berpuasa. Jadi dalam musafir Rasulullah tak buka puasa dia. Ketika matahari terbenam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebahagian yang mengikuti perjalanan itu. Nabi kata, "Hei, fulan, turunlah lalu masaklah roti itu dengan air untuk kita." Pergi buat roti. Orang itu berkata, andai kata petang nanti itu lebih baik, gelak-gelak sikitlah kita buat. Maksudnya oleh sebab nampak masih siang, nampak cerah lagi. Maka alangkah baiknya kalau masaknya petang sedikit, ni bau sedap, nak makan tak boleh ni, sakit perut. Lalu baginda bersabda, turunlah lalu masaklah roti dengan air untuk kita. Orang itu berkata lagi, sungguhnya hari masih siang ya Rasulullah untuk berbuka. Baginda berkata lagi, turunlah masakkan roti dengan air untuk kita. Yang meriwayatkan hadis ini berkata, orang yang disuruh tadi lalu turun. Dah 3 kali Nabi suruh, dia pun pergilah. Kemudian ia masak roti dan air untuk orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu minum. Kemudian Nabi kita bersabda, apabila engkau semua telah melihat waktu malam datang dari sebelah timur, maka benar-benar sudah masuk waktunya untuk berbuka. Selesai buka dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian sambil menunjuk dengan tangannya ke arah sebelah timur. Muttafaqun alaih. Sabdanya ajdah yang menggunakan jim, lalu dal, ha yang keduanya muhmalah tak ada titik, artinya lah campuran roti sawi dengan air. Ini Nabi kita bagi masa pada kita. An Salman ibn Amir ad-Dabbi as-sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Salman bin Amr ad-Dabbi dia kata apa? Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seorang antara kamu semua berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Tetapi apabila tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air, kerana sungguhnya air itu suci. Air itu suci. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dalam hadis ini, hadis Salman ini, ada ulama mengatakan lemah dari sudut sanadnya, dhaif. Nabi kita suruh buka dengan tamar. Hadis yang kedua ini, wa an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabatun fatumairatun, fa in lam yatakun tumairatun hasawatin mimma. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Apa jadi ni? Anas kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melakukan salat maghrib. Belum makan dulu baru salat. Dengan beberapa biji rutab. Apa mana rutab? Kurma separuh masak. Kurma basah dia panggil. Tetapi apabila tidak ada kurma basah, maka berbukalah dengan kurma kering. Tetapi jika tiada kurma biasa, kering pun tak ada, ia berbuka dengan beberapa teguk air. Jadi hadis ni campur pada kita. Yang pertama, darjat yang pertama, buka puasa dengan rutab, mana tamar separuh masak. Mahal sikit pun belilah. Nak ikut sunnah Nabi kan kita ni. Kau macam mana? Ni saya ke duit ni? Duit banyak tak? Saya, jangan saya. Beli duit. Beli, pitih banyak ni. Yang kedua, kalau tak ada rutab, makan tamar. Rutab hari ni macam-macam benda. Orang tengok dalam LS khabar semua ada belakang. Apa jenis rutab nak? Kalau boleh rutab yang Madinah tu. Cantik. Kalau tak ada gua, kita minum air. Tak termasuk di sini makan onda-onda peteri mandi, tak ada. Makan kuih dulu dah. Kalau tak ada yang tu, yang ni. Cuma orang Melayu ni dia gantilah, dia kata tak ada rutab, tak ada tamar. Bukan tak ada, tak mahu sebenarnya. Macam tak berminat. Ini sunnah ni Nabi kita ajar ni, tak berminat.
Sebab apa? Sebab rutak ni dia manis. Dia manis. Bila kita makan, perut kita kosong, kita punya zat-zat tadi hilang habis dah, puasa 12 jam. Ketika itu dia pulih balik gula-gula yang ada dalam perut kita ni. Cepat, dalam masa beberapa minit saja dia hantar balik ke otak, naik. Itu pasal itulah orang makan tamar ni jangan makan banyak lah. Lepas makan tamar, makan nasi banyak, tidur juga. Kalau makan sikit, ikut sunnah, insya-Allah dia semaya tarawih dalam keadaan sihat wal afiat. Sebab tapi kalau makan nasi dulu, tak makan tamar ni, 2 jam dia duduk perah nasi, perak barulah hantar gula dalam tubuh badan. Ini main bagi saing. Kita nak sunnah Nabi ajar ni satu sunnah, dan saing pun kita kena belajar. Barulah kita jadi nampak kenapa Nabi suruh buat macam ni. Kenapa tu? Iaitulah di antara apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita belajar, kita buat. Ingat jangan tinggal rutab. Beli sikit. Bab 223, bab amri shaimi bihifzi lisanihi wa jawarihihi minal mukhalafat. Anil mukhalafat wal musyatamah wa nahwiha. Ini bab perintah kepada orang yang berpuasa supaya menjaga lidah dan anggotanya dari maki, hamun dan sebagainya. Ingat ni, orang puasa jangan duduk maki orang, jangan duduk sumpah orang, jangan duduk cakap kasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Muttafaqun alaih. Apabila pada hari seorang di antara kamu semua berpuasa, maka janganlah bercakap kotor. Puasa mulut tak makan, tapi duduk nyumpah orang, duduk maki orang, duduk cakap mengarut, mengumpat orang. Dan jangan pula bertengkar, berkelahi dengan orang. Apabila dia dimaki oleh seorang atau lawan dia, orang kata dia sumpah kita ikut macam-macam, maka hendaklah dia berkata inni shaim. Cik, tuan, saya sedang puasa. Kata gitu. Orang tu bersenyak. Berat aku ni. Balas dengan orang puasa pula. Jadi malu tak malu dia? Dia akan terasa malu. Sebab apa duduk kelahi dengan orang puasa kan? Jangan kita balas dengan orang puasa. Wa an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tak tinggal kata-kata dusta dan melakukan kata-kata ini, masih lagi bulan Ramadan pun duduk cakap tak betul, maka tidak ada keperluannya bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan minum. Tuhan tak berajak mu tinggal makan minum. Maksudnya di waktu berpuasa itu hendaklah menjaga meninggalkan hal-hal di atas agar mendapat pahala puasa. Ini hikmat puasa. Puasa tak bagi kita makan yang halal, tiba-tiba kita bagi makan yang haram, cakap dusta, palsu. Allah, apa benda ni? Allahu Akbar. Ini di antara bab yang kita belajar. Bab yang ke-224, babun fi masaili minas saum. Ini bab pelbagai masalah dalam puasa. Kita cepatkan sikitlah sebab kita nak Ramadan dekat ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Muttafaqun alaih. Apabila seorang di antara kamu semua lupa bahawa dia sedang berpuasa, dia terlupa dia puasa, pergi makan. Sudah makan, teringat, astagfirullah, aku puasa, pergi makan. Apa jadi? Lalu dia makan atau minum dengan terlupa, maka dia menyempurnakan puasanya, yakni puasanya tidak terbatal. Tak batal puasa kerana kita terlupa. Kerana sungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Tuhan rezeki dia hari ni boleh makan, boleh minum, diperselakan. Jangan duduk, aku batal puasa hari ni, makan terus. Tak, kena break terus. Ini dipanggil orang yang terlupa macam tu.
An Laqit bin Sabirah qala, Laqit bin Sabirah kata, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Qala asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Hadis Abu Daud, qala hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqit tanya, ya Rasulullah, beritahu kepada saya tentang wudu. Macam mana nak belajar wudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sempurnakanlah wudu itu, ratakanlah air di celah antara jari-jari, kuatkanlah masuk air ke dalam hidung. Dia panggil istinsyaq. Masuk air dalam hidung, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa jangan kuat masuk air dalam hidung, kerana masuk dalam hidung juga boleh batal puasa. Tak kira dalam mulut saja, masuk dalam hidung. Sebab hidung dia proof pergi ke ni juga. Cuma masalah lain banyaklah kita sebut dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Masalah yang ketiga dalam bab ini, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika fajar terbit masih lagi dalam keadaan berjunub kerana bersama dengan isterinya. Nabi tak sempat mandi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam terus mandi dan berpuasa. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulum thumma yasum. Muttafaqun alaih. Aisyah dan Ummu Salamah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi. Pagi-pagi apa ni? Dalam keadaan berjunub. Nabi kita junub dia kerana bersama isterinya, kemudian Rasulullah berpuasa. Jadi hak ni diajar kepada kita, siapa-siapa yang mandi tak sempat nak mandi, sedar lewat tadi, sahur dulu, bismillah, makan sahur siap-siap, lepas tu baru mandi, lepas tu baru sembahyang subuh, sah, tidak jadi masalah. Orang perempuan ke laki-laki ke, sahur dulu, jangan duduk kelahi pula. Itulah orang suruh koci je, tak koci tak makan lagi ni. Tak payah, terus makan dulu, lepas tu baru kita kira hak mandi tu. Ini Rasulullah. Jadi orang duduk berdua, sahabat duduk bincang macam mana keadaan. Orang pergi tanya Aisyah, pergi tanya Ummu Salamah isteri Nabi, baru boleh jawab. Tanya kat luar rumah ni apa benda. Maka orang pun pergi tanya, dapatlah jawapan yang rasmi daripada dua isteri Nabi ni. Selesailah masalah. Selesai masalah. Bab yang terakhir yang kita pilih pada kali ini, iaitulah bab 225, kerana ada kaitan dengan amalan kita sekarang. Babu fadli saumil muharrami wa sya'ban wal ashhuril hurum. Bab kelebihan berpuasa dalam bulan Muharram. Ingat, bulan Muharram, Sya'ban dan bulan-bulan haram. Bulan haram ni Zulqa'dah, letak bagi Zulqa'dah baca dia, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berapa bulan haram? 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kita dalam bulan haram. Hadis yang ke-1246, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, seutama-utama, seafdal-afdal berpuasa selepas bulan Ramadan ialah bulan yang Allah muliakan, iaitulah bulan Muharram. Dan seutama mulia-mulia salat sesudah salat wajib, salat fardu, ialah salat malam, salat sunat, tahajud. Ini seafdal. Jadi Nabi sebut di sini Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Imam Nawawi rahimahullah dia tambah lagi sini wal ashhurul hurum, bulan haram. Jadi kita ingatlah bulan haram ini, sebagaimana Allah Ta'ala haramkan berperang dalamnya, maka orang tak pergi perang, dia berpuasa. Jadi bila dia berpuasa, apa dia jadi? Maka puasa dalam bulan-bulan haram ini dianggap satu benda yang baik, kerana banyak benda kita ingat kemarin.
Dalam bulan Muharram, dalam bulan Zulhijjah ada puasa hari Arafah. Dalam bulan Muharram ada puasa hari apa? Ashura. Cuma itu yang khusus, yang umumnya boleh kita puasa. Bila mari bulan Rajab ni bulan haram. Tetapi kalau nak cari puasa khusus tentang bulan Rajab, maka ini tak ada. Kita dah hurai panjang dalam bab perbincangan tentang kelebihan bulan Rajab. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum min syahrin aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa fi riwayatin kana yasumu Sya'ban illa qalilan, muttafaqun alaih. Tidak, kata Aisyah, tidak pernah Nabi berpuasa satu bulan dalam mana-mana bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi puasa banyak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan Sya'ban seluruhnya. Ada setengah riwayat mengatakan berpuasa dalam bulan Sya'ban melainkan sedikit sekali yang tak puasa. Sebahagian besar dalam bulan ini baginda berpuasa. Yang Nabi kita puasa banyak dalam bulan Sya'ban. Jadi apa kita nak buat macam mana ni? Di dalam bab ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa semua atau sedikit, sebagaimana Aisyah kata. Jadi siapa dia mampu nak puasa bulan Sya'ban banyak, dipersilakanlah. Cuma kita timbul tadi kan, timbul isu tadi bila sampai setengah, boleh tak boleh? Kita dah bahas dah, majoriti ulama mengatakan tidak makruh, boleh teruskan. Cuma bila sampai hari Syak, tengoklah. Kalau hari ratib kita boleh, kalau hari tidak itu tak boleh. Kata ulama, apakah hikmah? Apakah hikmah Nabi kita banyak puasa dalam bulan Sya'ban? Tanda situ, hikmah dia ada 2-3 hikmah di sini. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa banyak Nabi kita puasa ini? Puasa pada bulan Sya'ban. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang orang terlupa dengan dia. Bulan Rajab banyak orang duk rekod-rekod hadis yang menyebabkan ramai orang puasa. Bila mari bulan Sya'ban tak senyap. Sehingga ada sekumpulan yang mengaku Islam ini mari bulan Rajab penuh, pergi umrah lagi, banyak benda-benda dia buat. Jadi mari bulan Ramadan orang sibuk dengan puasa betul dah. Maka Nabi kata wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban juga bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka kalaulah diangkat amalan aku pada amalan ini dalam keadaan aku berpuasa. Jadi jelas pada kita hikmah Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa banyak dalam bulan Sya'ban. Tanda yang pertama, ramai orang terlupa. Dia duduk ingat puasa bulan Ramadan. Jadi Sya'ban senyap, duduk beli kerusi, beli kain lansing. Jadi ada dia puasa. Yang kedua, amalan itu diangkat pada bulan Sya'ban. Boleh teruslah hak mana nak ibadat tu teruskan. Hadis yang terakhir, wa an mujibatal bahiliyah an abiha au ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa talaqa fa'atahu ba'da sanah wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu faqala ya Rasulullah ama ta'rifuni qala wa man anta qala ana al-bahili alladhi ji'tuka 'amil awal qala fama ghayyaraka wa qad kunta hasan al-hay'ah qala ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabta nafsak thumma qala sum syahra sabri wa yawman min kulli syahrin qala zidni fa inna bi quwwah qala sum yawmaini qala zidni qala sum salasata ayyam qala zidni qala sum min al-hurm watruk sum min al-hurmi watruk sum min al-hurmi watruk wa qala bi asabi'ihi salasa fadammaha thumma arsalaha. Rawahu Abu Daud. Syahr as-sabri maknanya syahrul Ramadan. Panjang hadis ini. Hadis ini tulis tanda dia, hadis ini ada setengah mengatakan dhaif, lemah dia punya sanad. Jadi Mujibah Al-Bahili kata apa sini?
ayah dia atau bapaknya datang jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian sudah jumpa Nabi, dia balik. Setahun kemudian mari pula. Selepas itu dia bertemu Rasulullah sudah setahun, tetapi keadaan tubuhnya telah berubah. Subhanallah, kurus. Lalu Rasulullah pun tanya, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah kenal saya? Nabi duduk tengok, siapa awak ni? Dia kata, saya adalah Al-Bahili yang datang pada tahun lepas. Kejut Nabi. Nabi kata, kenapa? Apa yang menyebabkan pada diri kamu ni? Sakit ke apa benda? Engkau dulu sehat, gemuk. Dia menjawab, saya tidak pernah makan sesuatu makanan sejak saya berpisah dengan Rasulullah dulu, melainkan pada waktu malam. Maknanya puasa strict dia. Rasulullah bersabda, kalau begitu engkau telah menyeksa dirimu sendiri. Kenapa sampai begini? Kemudian Rasulullah sallallahu melanjutkan sabdanya, berpuasalah dalam bulan Sabar, yakni bulan Ramadan, sebulan penuh, dan sehari saja dalam bulan lain. Bulan lain ambil satu hari. Dia berkata, tambahlah itu untuk saya sebab saya masih ada kekuatan. Rasulullah kata, puasa 2 hari sebulan. Dia kata, tambah lagi, saya kuat ya Rasulullah. Nabi kata, puasa 3 hari. Dia kata, tambah lagi. Nabi kata, puasalah pada bulan-bulan yang mulia, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan tinggalkanlah. Maknanya puasa sunat. Mu buat, mu tinggalkan. Gila-gila. Berpuasalah pada bulan ini. Nabi kita ulang 3 kali. Rasulullah bersabda demikian dengan menunjuk 3 jarinya, lalu mengumpulkan dan kemudian membukanya. Maksudnya 3 hari puasa dan 3 hari tidak. Ini Nabi buat gitu. 3 hari berpuasa, 3 hari buka. Begitulah seterusnya. Jadi hadis ini dhaif. Yang pentingnya dalam masalah amalan ini, kita beramalah dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW, kita buat. Habislah kita perbincangan kita masuk perbincangan bulan Zulhijjah dengan bulan Syawal ni. Sempatlah kita dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.